Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan sidang pendengar sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul atau bertemu kembali, iaitu pada rancangan kita hari ini, iaitu Jom Mengaji, Perlis Mengaji. Iaitu pada hari ini kita akan sambung kitab kita yang semalam berkaitan dengan himpunan amalan sedikit pahala banyak dan amalan penghapus dosa. Iaitu amalan kita yang buat sikit ini tapi pahalanya berlipat kali ganda. Dan juga apakah amalan-amalan penghapus dosa. Untuk maklumat tuan-tuan, kita akan bedah kitab kita pada pagi ini, sambungan daripada 2-3 slot yang lepas, iaitu berkaitan dengan sunnah-sunnah berkaitan hari Jumaat atau solat Jumaat. Walaupun kita sekarang ni dalam tempoh PKP, kita dah 3 atau 4 minggu kita tidak melakukan solat Jumaat di masjid. Jadi kita nak review balik apakah kelebihan, apakah yang Nabi beritahu pada kita, betapa besarnya kita iaitu pada hari Jumaat itu untuk solat Jumaat. Cuma dengan berlaku sekarang gejala COVID-19 ini, macam manakah sunnah-sunnah Nabi ajak kita? Walaupun kita tak pergi Jumaat pun, sekali sebelum ni duk pergi Jumaat, kerap sebagainya, pahala itu tetap berterusan. Tuan-tuan, kita tengok, ini kitab kita yang kita kebentangkan pada hari ini, iaitu Himpunan Amalan Sedikit, Pahala Banyak, Amalan Penghapus Dosa. Iaitu kitab karangan daripada Dr. Fazlan bin Muhammad Osman. Iaitu pada hari ini kita akan tengok tajuk yang ketiga. Untuk tuan-tuan, kalau tengok di paparan tayangan Facebook sekarang ini, kita sebelum ini, slot yang pertama saya dahulu, kita sentuh bab ilmu. Kemudian yang kedua itu bab azan. Yang ketiga semalam ni, bab wudu. Dan pada pagi ini pula ini, kita akan sentuh ini bab solat. Yang bertajuk ini, pecahan dia, iaitu solat Jumaat. Macam mana tentang sunnah-sunnah pada hari Jumaat yang patut kita lakukan dan apakah ganjaran di sebalik hari Jumaat ni, tuan-tuan. Okey, di sini tuan-tuan, saya akan tunjuk satu video berkaitan dengan apakah amalan-amalan sunnah di hari Jumaat yang patut kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Perkenankan kita tengok sini. Sunnah di hari Jumaat. Sunnah-sunnah di hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, okey, yang pertama sekali tuan-tuan, hari Jumaat ini merupakan Sayyidil Ayyam, iaitu penghulu segala hari, yang mana hari kebesaran bagi kita umat Islam. Jadi kalau untuk maklumat tuan-tuan, kalau kita perasan, iaitu agama Yahudi dia ada hari kebesaran dia, iaitu pada hari Sabtu. Orang Kristian, orang Nasrani, dia ada hari kebesaran dia, iaitu pada hari Ahad. Ramai berbondong-bondong pagi Ahad itu pergi ke gereja. Kita umat Islam kita ada hari kebesaran kita, iaitu pada hari Jumaat. Kita lakukan solat Jumaat di masjid pada hari Jumaat. Jadi setiap umat itu ada hari kebesaran dia. Memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya amalan yang pertama minas ni salati itu fihi sunnahnya salawat pada hari Jumaat. Ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Untuk maklumat tuan-tuan, pada yang pertama sekali ini, sunnah yang patut kita lakukan pada hari Jumaat ini, banyakkan salawat pada Nabi. Sebab apa? Ada satu dalil ini, sesungguhnya hari yang paling utama, iaitu pada hari Jumaat.
Kerana itu perbanyakkanlah membaca salawat untukku di hari ini. Sesungguhnya salawat kalian dinampakkan kepadaku. Nampak dalam hadis ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, bagi sahabat-sahabat lelaki di luar sana, kita pergi khutbah Jumaat, pergi dengar. Cuma kalau tuan ingat balik, dalam sebelum ini, khatib akan naik ke mimbar. Dalam sepanjang khutbah itu, dia akan sebut, barang siapa yang salawat pada aku sekali, Allah dan para malaikat akan balas sebanyak 10 kali. 10 kali apa tuan-tuan? Kebaikan, keampunan, kerahmatan kepada kita. Jadi, kalau tuan dalam hadis ini tuan-tuan, kalau kita salawat pada hari Jumaat tuan-tuan, apa jadi? Salawat kita itu akan dinampakkan kepada Nabi. Nabi tengok kita, Nabi nampak kita. Apa siapa yang salawat pada dia, dilihat kita. Bayangkan tuan-tuan. Macam kita lah. Kalau kita pergi ke Kangak, pergi ke Pekan, pergi ke bandar, jumpa Tuanku Raja, Tuanku Agung sebagainya. Yang mana kita seronok. Orang besar jumpa kita, tengok kita, teguk kita. Ini bayangkan tuan-tuan. Nabi SAW tuan, dia nampak kita salawat pada dia pada hari Jumaat. Itu beza dia. Salawat ni bukan kata hari Jumaat saja tuan-tuan. Hari lain pun salawat juga. Hari-hari kita amalkan salawat. Cuma hari Jumaat itu perbanyakkan lagi salawat pada hari Jumaat. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini, Nabi ajak kita macam mana salawat yang patut kita lafazkan. Iaitu dalam banyak salawat tuan. Dan salah satunya yang pendek ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salah satu salawat yang kita boleh amalkan. Cuma ada satu dalil tuan-tuan, hadis sini yang Nabi ajak kita salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang panjang yang Nabi ajak kita ni untuk salawat pada dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Nak tuan ingat bagi bahasa mudahnya, tahiyat akhir tu. Salawat tu sampai tahiyat akhir. Itu salah satu salawat yang jelas Nabi ajak pada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Okey, dalil yang kedua pula, apa sunnah yang Nabi ajak kita pada hari Jumaat? Kita baca surah Al-Kahfi. Itu sunnah Nabi. Nabi ajak kita, apa dia? Baca surah Al-Kahfi. Tapi kita pula ni, sekitar kita ni, banyak kita agak keliru sebagainya. Kan? Kita pulun surah lain. Sebenarnya tuan, surah Al-Kahfi itu sunnah Nabi. Boleh tak baca surah-surah lain? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada 114 buah surah. Cuma pada dalam hari Jumaat itu, sepanjang hari Jumaat, dalil yang sahih kata apa? Perbanyakkan baca surah Al-Kahfi. Sebab apa? Ni dalil dia. Sebab dia ada kelebihan yang beza yang sangat tinggi pada hari Jumaat itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Nampak tuan? Dalil yang pertama ni dalam yang surah Al-Kahfi ni, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumaat. Tuan-tuan baca Jumaat ini surah Al-Kahfi, mai pula Jumaat minggu depan, Allah bagi apa? Cahaya antara dua Jumaat. Itu fazilat dia, itu kelebihan dia. Kan? Kalau kita baca surah lain, boleh, tak ada masalah. Tapi hanya dapat apa? Sekadar pahala. Satu huruf, satu kebaikan. Alif, Lam, Mim, 3 huruf, 3 kebaikan. Kali dengan 10, 30. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, kita kira kan? Ba, Sin, Min, Alif, Lam, Ra. Ada 19 huruf. Dapat 190. Apa tu? Pahala dah kita. Itu dari segi pahala. Tapi kita cerita dari sekontan hari ini, kan? Apa surah yang Nabi sunnahkan, yang digalakkan,
yang ditekankan. Kita tengok sunnah Nabi, kita tekankan itu. Dan surah Al-Kahfi pun kita dah baca hari Jumaat, nak baca surah lain, silakan, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah tu, sunnah yang sahih, kita tak buat. Kita tinggalkan. Itu yang jadi tanda tanya. Jadi baliklah kepada sunnah yang sahih. Perbanyakkan baca surah Al-Kahfi di hari Jumaat. 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Okey. Dalam surah Kahfi tadi, kita boleh baca surah Kahfi tadi bila mula? Bila mai hari Khamis malam Jumaat itu. Masuk maghrib hari Khamis dan dah boleh baca surah Al-Kahfi. Sebab kita kalender Islam ini bermula pada masuknya maghrib, masuk hari lain. Kalau kalender Masihi, pukul 12:01 saat, 12:01 minit, masuk hari yang baru. Tapi Islam kita, masuk saja maghrib, dah masuk hari lain. Jadi bila nak mula baca Al-Kahfi ni, selepas solat maghrib, hari Khamis. Iaitu kita lepas solat berjemaah, contohnya, duduk tersandar kat dinding ke kat mana-mana penjuru masjid tu, kita buka Al-Quran, kita baca surah Al-Kahfi. Perbanyakkan baca surah Al-Kahfi. Mungkin ada yang tanya juga, adakah perlu baca surah Al-Kahfi ni sekali baca tu habis terus? Wallahualam, tak dinyatakan dengan jelas. Diberitahu di sini, sepanjang hari Jumaat itu baca surah Al-Kahfi. Mungkin kalau tuan mampu, baca terus daripada muka surat pertama ayat itu sampai habis. Mungkin panjang surah Al-Kahfi ni. Mungkin malam tu baca satu muka. Esok subuh satu muka pula. Waktu mai tengah hari Jumaat itu satu muka. Silakan, tak ada masalah. Boleh perbanyakkan. Sebab tak dinyatakan secara khusus. Kena habis sekali baca ke ataupun kita boleh tebuk-tebuk. Jadi sepanjang hari Jumaat itu boleh. Sampai bila? Sampai ke petang asar itu. Petang asar Jumaat itu hari apa? Masa akhir-akhir. Masuk maghrib hari Jumaat, dah masuk hari lain. Dah masuk hari lain. Okey, sunnah yang ketiga, tuan. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Okey, dalil yang ketiga ni, apa yang patut kita buat pada hari Jumaat ini, kita perbanyakkan doa. Sebab apa? Ada dia punya kelebihan pada hari Jumaat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dalil yang seterusnya ini, iaitu apa Nabi nyatakan, Nabi bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seseorang Muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang dia minta. Saya tahu tuan-tuan, hari Jumaat ni kita minta doa pada Allah, Allah akan mustajab doa kita. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya, yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu sangat sebentar. Dia tunjuk dengan jari dia, kan, ringkas, singkat masa itu, dekat sangat, tak lama mana. Sebab tu ada dalil yang sebut banyak doa yang mustajab ni. Mungkin pagi Jumaat, ada ulama sentuh bab ni mungkin tengah betul semasa khutbah, antara dua khutbah, ada dalam solat, selepas solat dan sebagainya. Cuma dalil ni pada umumnya tak dinyatakan dengan jelas. Tapi ada dalil yang kedua nanti, dia terangkan lagi bilakah waktu yang mustajab itu. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu. Jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Okey, untuk tuan-tuan,
pada awal tadi, dalil yang pertama tadi, carilah perbanyakkan doa ketika hari Jumaat. Sebab waktu itu sangat mustajab. Dia umum. Tapi dalil yang kedua ni, hadis Abu Daud, dia perindang atau dia kemaskan atau dia perjelaskan bila waktu mustajab itu. Rupa-rupanya tuan-tuan, carilah waktu di antara waktu setelah asar. Petang Jumaat tu, asar tu, apa buat? Lepas solat asar tu, kita boleh perbanyakkan doa. Angkat tangan pada Allah, tuan. Doa, minta doa. Ada hajat kita minta kan pada Allah. Sebab apa? Time tu doa yang mustajab. Antara tempat yang mustajab. Doa mustajab ada banyak, tuan. Salah satunya ketika sujud, perbanyakkan doa. Allah sebut, tuan, aku dan hamba-Ku dekat ketika hamba-Ku sujud padaku. Rupanya kita sujud tu, perbanyakkan doa. Hampir doa kita mustajabnya ketika kita sujud. Kedua, tuan-tuan, antara sebelum bagi salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatu innaka hamidum majid. Sepatutnya jangan berhenti lagi bagi salam. Tambah lagi doa, 2-3 doa, tuan-tuan. Boleh sunnah Nabi. Dan Nabi tidak tinggal doa, tuan-tuan. 4 doa ketika sebelum bagi salam. Fitnah Masih Dajjal, fitnah azab kubur, kan? Sebagainya. Jadi Nabi minta doa, tuan. Jadi kita perbanyakkan doa sebelum bagi salam. Antara tempat lain lagi, ketika hujan turun lebat. Bila main hujan lebat, tuan, kita perbanyakkan doa. Tapi kita lah ni, main hujan lebat, tarik selimut pula, cuti PKP ni pula, seronok. Layan kita. Tak ada masalah. Nak tidak, kan? Itu hak, tuan-tuan. Tapi, samping-samping itu, tambah lagi doa. Sebab mustajab. Bila main hari Jumaat nanti, tuan, main waktu asar, kita perbanyakkan lagi doa. Itu tempat-tempat yang mustajab berdoa. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Okey, dalil yang lain pula, selepas tadi kita baca surah Al-Kahfi, kita banyak salawat, dan kemudian kita tadi perbanyakkan doa. Yang keempat ini, mandi pada hari Jumaat. Itu antara sunnah-sunnah yang Nabi lakukan ketika hari Jumaat. Apa dalil dia, tuan-tuan? Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Okey, dalil yang tentang mandi Jumaat ini ada banyak. Salah satu dia, tuan-tuan, apabila kalian menghadiri Jumaat, bila kita nak pergi sembahyang Jumaat, hendaklah dia mandi. Jadi ada ulama yang sebut, tuan, wajib mandi. Tu yang ada kata, ustaz, ada yang kata kena mandi, ada yang kata tak kena mandi. Sebab apa berlaku demikian? Kita akan sebut nanti. Sebab apa ada yang kata wajib, ada yang kata sunat dan sebagainya. Sebab dalil ini sebut, bila kita nak pergi Jumaat, hendaklah kita mandi. Seolah-olah macam wajib, kena mandi dulu, baru kita boleh pergi solat Jumaat. Ini hadis Bukhari, tuan-tuan, sahih. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Okey, dalam hadis mandi Jumaat tadi ada banyak, tuan. Jadi tapi yang kedua ni, gosok gigi dan bersiwak. Nabi SAW sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin was-siwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Nampak, tuan? Tadi dalil yang pertama tadi, nak pergi Jumaat, kena mandi. Dalil yang kedua ni pula, mandi hari Jumaat, hukum dia wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak, gosok gigi. Sebab tu, tuan, ada mazhab yang kata kena mandi. Ada mazhab kata tak mandi, tak apa, janji pergi sembahyang Jumaat. Itu beza dia. Sebab apa? Banyak dalil Nabi tekankan kena mandi, kena mandi. Bila tengok balik, tuan, kita mungkin tak terasa. Di Malaysia kita ni, satu hari, koman-koman, bahasa mudahnya, minimal kita mandi sehari 2 kali. Tapi bagi negara-negara luar, tuan, yang mana jarang-jarang jumpa sebagai tempat sejuk ni, seminggu sekali baru mandi. Mungkin sebulan tu 2-3 kali, tuan. Jadi kita di Malaysia ni, hari-hari mandi, tak ada masalah. Duduk di hari Jumaat tu, Tok Imam naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Semua bau wangi. Sebab apa? Kita mandi semua. Bayangkan di negara Arab ke sebagainya, di tempat-tempat lain tu, tak mandi ni. Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Betapa busuknya, tuan-tuan. Jadi, bila kita main doa amal-amal, tuan, berhimpun akan bau macam-macam. Sebab tu, Nabi ajak sini sunnahnya, minimal dia seminggu dia mandi sekali. Nak main Jumaat dia mandi.
dia bau wangi sebagainya, itu sunnah Nabi, tuan. Jadi kita amalkan sunnah Nabi, kan? Itu yang Nabi bawa pada kita. Sunnah berikutnya menggunakan minyak wangi. Yang seterusnya, Nabi SAW menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. okey, dari yang seterusnya ni, Nabi sunnahnya hari Jumaat ni pakai minyak wangi. Nak pergi masjid tuan, nak solat, kita berwangi-wangian. Tapi zaman kita lah ni terbalik. Nak pergi masjid, serabai, tak pakai minyak wangi pun. Nak pergi jumpa orang, nak pergi kenduri, nak pergi sebagainya, pakai minyak wangi tak sangka. Sepertinya terbalik tuan. Nak pergi jumpa Allah tuan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pun kita lebih berwangi-wangian. Tapi kita terbalik, nak jumpa orang pula kita berwangi-wangian. Jadi contoh kalau boleh contoh lepas ni, kita ubah balik. Sebab tu solat ni kita berwangi-wangian. Dan Nabi sebut di sini pula, hendaklah memakai minyak wangi jika dia punya. Kalau kita ada, kita pakai minyak wangi. Tak perlu lah nanti pergi masjid hari Jumaat, oi, siapa ada minyak wangi oi? Mai calik kat saya Ustaz. Kan? Tak, bukan lagu tu. Kalau kita dan Nabi suka pakai minyak wangi, kita belilah sebotol. Ada di rumah tu, pakai ketika nak pergi solat hari Jumaat. Perbanyakkan lagi. Itu sunnah Nabi, Nabi bawakan kepada kita. Bani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Okey, sunnah Nabi yang seterusnya ni, apa Nabi lakukan? Pi awal masjid. Hari Jumaat, pi awal tuan. Itu sunnah yang Nabi bawakan kepada kita. Kalau kita tengok Zuhur tu 1.30, kalau boleh, pilah awal sejam. 12.30 ada dah ke? 12 ada dah ke? Ni tak, 1.30 orang azan, baru nak start kereta. Baru nak start motor, baru nak kerek. Pergi masjid. Tak betul tuan. Sepatutnya, kita pi awal ke masjid. Kemudian, kalau boleh, pi jalan kaki. Tidak berkenderaan. Kalau rumah dekat, boleh lah. Kalau rumah 100 meter, 500 meter ke, tinggal kereta di rumah, jalan kaki. Kalau kereta rumah pun sampai 3 kilometer, jauh sebagainya, tak perlulah jalan kaki, perlu bercerau pula nanti. Jadi pada bau wangi-wangi, mandi-mandi, main masjid, tu dia bau busuk pula tuan. Itu beza dah. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau boleh, main awal ke masjid, dan kita kalau boleh tidak berkenderaan. Itu sunnah Nabi. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wa ibtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Nampak? Pagi itu kita mai awal ke masjid, pakai minyak wangi, mandi Jumaat sebagainya. Kemudian kita pula tidak berkenderaan. Ini dalil kata tadi, kita pergi awal ke masjid. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang seterusnya. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Okey, dalil yang kedua tuan-tuan, kita kadang-kadang orang kita ni ada pi awal ke masjid. Bagus dah sunnah yang sahih. Pi awal masjid, tapi apa jadi? Dia pi awal masjid, dia duduk belakang. Pi awal masjid, duduk atas motor tu. Pi awal masjid, duduk dekat tiang-tiang hujung-hujung. Seperti sunnah Nabi ni, dia mai ke masjid, betul dah. Kemudian sepatutnya dia duduk dekat dengan saf hadapan, dekat dengan imam itu. Itu yang sepatutnya dia amalkan. Tapi kita orang kita ni, bila main awal duduk belakang, duduk tengah. Saya ada orang main lambat pula, dia potong kita, dia main duduk depan. Terbalik tuan. Sepatutnya, kalau ikut sunnah yang sahih, main awal, duduk dekat dengan hotspot tu. Yang mana imam duduk kat depan tu, mimbar tu, dekat-dekat dengan imam. Itu sunnah yang sahih. Penuhkan saf hadapan dulu, saf pertama. Dah penuh saf pertama, buka saf baru pula. Saf kedua, saf ketiga, saf keempat. Baru kita pergi ke belakang. Tapi orang kita lah ni, tak mana-mana pun, kita akan duduk tak mana-mana ikut dan kita. Tak betul tuan sebenarnya. Sunnah yang sahih, penuhkan saf hadapan. Saf kedua, saf ketiga, saf keempat. Sebab berbeza tuan. Itu yang Nabi ajak kepada kita tuan. Beritahu kepada kita. Imam. Hadis riwayat Dari Ahmad. yang seterusnya tuan. Hati-hati.
jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Nabi larang kita tuan-tuan, kita pergi langkah orang-orang. Nak pisau depan tu, kita langkah sampai kacau orang. Saya tunjuk video tu dalam akhir nanti, macam mana sebab apa Nabi larang. Yang kita duduk elok-elok ni, kita langkahkan bau-bau orang yang duduk tu. Jadi ada dalil yang Nabi larang ni tuan-tuan. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak solat sunnah 2 rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan solat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari. Mereka disebut sebagai Rupanya tuan-tuan, sunnah yang sahih, saya sendiri pun kalau saya tak mengajak tuan-tuan, saya pun tak jumpa, tak tahu. Yang kita tahu, pergi masjid, solat sunat 2 rakaat. Apa kita buat? Kita solat sunat 2 rakaat, duduk, kita baca Al-Quran. Kita mungkin berzikir, kita mungkin salawat pada Nabi. Itu amalan kita. Betul tak? Betul. Cuma ada satu amalan lagi, Nabi ajak macam mana? Kita boleh perbanyakkan solat sunat. 2 rakaat sampai awal, habis bagi salam, bangkit pula 2 rakaat. Mungkin habis pula, bangkit pula 2 rakaat. Itu sunnah Nabi ajak kita. Perbanyakkan solat sunat sebelum Jumaat itu. Cuma bila penanda aras dia, bila khatib naik ke mimbar. Nabi bila khatib naik ke mimbar, nak khutbah, dia bagi salam saja, kita berhenti amalan kita. Siapa yang baca Quran tadi, boleh tutup dah Quran. Nak dengar khutbah Jumaat itu. Siapa yang dia baca berzikir sebenarnya, dia berhenti dah zikir dia. Siapa yang dia banyak solat sunat tadi, dia boleh habis dah solat sunat dia tadi. Sebab apa? Nak dengar khutbah itu lebih utama. Yang lepas ni tuan-tuan, lepas buka PKP nanti insya-Allah ke depan nanti, bila pergi Jumaat awal tuan, kita boleh bangkit buat 2 rakaat, habis buat pula 2 rakaat, janganlah kalut. Dia tak cepat, dia biasa-biasa saja. Jadi buat ikut tumaninah, itu sunnah Nabi. Sampai bila? Selagi tak azan zuhur itu kita boleh buat solat sunat semampu boleh. Itu sunnah yang banyak kita terlepas pandang. hamba-hamba Allah. Artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri. Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara, sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih yang Nabi ajak kita, kalau kita solat tengah dengar khutbah Jumaat itu, kok ada kawan kita menyembang kat belakang, budak-budak ke, orang tua-tua ke, apa tu kita buat? Tak boleh tegak dia. Diam ke? Oi, diam. Jangan tuan. Buat lagu tu tuan-tuan, hilang pahala Jumaat kita. Apa nak buat? Kita dengar khutbah Jumaat. Habis sekejap lagi, dah habis bagi salam sebenarnya, bolehlah nak tegak ke, nak sembang ke, nak tanya ke, sebab apa sembang bagi penegasan boleh. Ni tak, tengah duk khutbah Jumaat, kita duk larang mereka jangan sembang. Sebab apa? Kalau buat lagu tu, kita pun hilang pahala Jumaat kita. Nampak? Islam ni ada tempat dia, ada cara dia. Kan? Sebetulnya jangan kita main ikut suka saja untuk kita buat semua benda. Tuan. Hadis Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Okey, dalil ni tuan, Nabi sebut dalam satu dalil, siapa yang bermain kerikil, kerikil ni batu tuan, berarti dia telah menggugurkan pahala Jumaat dia. Apa kita nak faham? Di masjid Nabi dulu ni, dia punya lantai dia bukan simen macam kita lah ni. Bukan ada mama jubin sebenarnya. Masjid Nabi lantai dia tanah. Bumbung dia buat daripada pelepah kurma. Tiang-tiang dia daripada tiang-tiang pohon kurma. Itu masjid Nabi pada awal. Jadi bila Nabi khutbah di depan, apa sebab buat? Dia main batu-batu yang ada dekat lantai tu, dekat tanah tu. Itu sebab apa? Nabi larang sebab lara. Macam kita lah. Zaman kita lah ni, budak-budak duk contiang kat atas kapek tu. Tok Khatib duk bagi khutbah. Dia duk contiang dekat kapek-kapek. Itu pun sama lara. Bukan kita bukan budak-budak. Apa kita buat? Kita pegang handset tuan,
duk main WhatsApp pula, duk main Facebook pula, duk update sebagainya, status. Itu pun lara juga. Di zaman kita ni, benda-benda selain pada dengar khutbah tadi, tinggalkan. Lara, tuan. Jadi, benda itu menghilangkan pahala Jumaat kita. Jadi, yang kita amalkan kita ni. Simpan saat tuan-tuan. Vibrate ke, silent ke, saat lagi habis, bagi salam, bukalah handset kita. Nak buat kerja apakah, silakan. Tak ada masalah. Itu hak tuan-tuan. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Boleh tuan-tuan, dalam kita dengar khutbah Jumaat ni, ada satu duduk ni, cara duduk. Nabi larang tuan. Macam mana? Kita duduk peluk tubuh badan kita ni. Angkat dua lutut kita, kita angkat ke dada, kita peluk. Amalan ini Nabi larang. Yang mana kita ihtiba. Kita peluk tubuh lutut kita ni. Amalan ini Nabi larang tuan. Cuma cerita dia, bila ingat khutbah Jumaat, tinggalkan benda ni. Kau di luar sana nanti, pergi kebun ke, pergi buat kerja apa-apa ke, tengok bola ke apa ke, nak duduk lagu tu? Boleh duduk, tak ada masalah. Tapi bila Jumaat, bukan lagu tu caranya. Hindarkan duduk lagu tu. Bukan tak boleh 100% sepanjang masa. Tak, hari Jumaat, tinggalkan benda itu. Sebab apa? Nabi larang. Ada banyak lagi tuan. Untuk tuan-tuan, kalau kita buat lagu ni pun sama juga. Tashbik, iaitu kita himpun jari jemari ni, letak lagu ni. Sebelum solat, semasa solat, tak boleh buat lagu ni. Nabi larang. Bila nak buat, selepas semayang, boleh kita buat lagu ni. Itu pun larangan-larangan yang Nabi larang kita untuk kita lakukan. Jadi ada banyak-banyak bab yang patut kita ambil perhatian. Alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan syadida. Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena jadi para sahabat tuan, bila dengar khutbah, mereka tak lena tuan. Kita ni dengar khutbah tu, buh gear 2, buh gear 3. Lena, kukrah tuan. Bukan lagu tu cara dia. Jadi para sahabat ni, dia benci. Yang mana kalau ada orang lena ketika dengar khutbah. Mereka cela. Mereka bagi ancaman yang keras. Itu para sahabat bila zaman Nabi. Kita pun sama. Apa Nabi ajak kita ketika kalau kita dengar khutbah, rasa mengantuk? Ada cara dia. itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi apa Nabi ajak kita, kalau kita mengantuk sangat hari Jumaat tu, kau pergi bendang tadi, pergi kebun harum manis ke, pergi buat apa-apa kerja sebagainya. Jadi kita letih, apa Nabi ajak? Kalau letih, pindah ke kiri, pindah ke kanan, pergi ke depan, tempat yang kosong. Boleh kita buat. Salah satu cara bagi hilang mengantuk. Jadi itu yang boleh kita buat tuan. Bukan menyembang tuan. Ubah tempat tu, pergi ke tempat yang lain. Itu sunnah Nabi. Seusai solat Jumat, kerjakanlah solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Okey, lepas sembahyang Jumaat, apa lagi kita boleh buat? Nabi sunnahkan kita buat solat sunat. Ustaz, ada yang kata 2 rakaat? Ya, sunnah Nabi. Ada yang kata 4 rakaat? Ya, dua-dua Nabi buat tuan. Apa dalil dia? Ni dalil dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dalil pertama ni, Nabi banyakkan solat sunat ni Nabi buat di rumah. Itu sunnahnya tuan-tuan. Solat sunat mana dibuat? Kita buat di rumah. Cuma kalau kita zaman kita ni nak buat di rumah, kot sekejap lagi balik, sekejap lagi kena cendol, kena nasi, kena apa ke, balik lena terus. Tak solat sunat kita, tertinggal. Jadi kita buat siap-siap, boleh. Tapi kalau kita mampu, solat sunat banyak buat di rumah.
Jika kita nak buat di masjid siap-siap pun boleh. Ada banyak dalil tuan-tuan. Boleh buat dua-dua. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nampak dalil ni. Yang dalil awal tadi, Nabi habis Jumat, Nabi buat di rumah. Dalil awal tadi, 10 rakaat tadi, kan 2 rakaat tadi, Nabi buat di rumah. Tapi dalam dalil yang ni pula, apabila kamu selesai solat Jumaat, lakukan 4 rakaat. Pun boleh tuan-tuan. Jadi nak buat 2 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Jadi kesimpulannya, kalau kita buat di rumah, cukup sekadar buat 2 rakaat. Kalau kita nak buat di masjid, boleh buat 2 ataupun 4 tuan-tuan. Sebab apa? Dalil dia ada banyak. Kalau tuan ingat balik, ada satu dalil yang mana 12 rakaat jangan tinggal. Itu solat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, asar tak ada sebelum selepas. Maghrib selepas maghrib 2 dan selepas isya 2. Kalau buat semua tu 12 rakaat, qabliyah ba'diyah tadi, Allah akan bina satu rumah di syurga. Itu beza dia. Jadi selepas zuhur ni boleh buat 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Nak buat 2 sebelum zuhur, 2 selepas pun boleh. Ada dalil yang kedua, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Ataupun ada satu dalil lagi, buat 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Apa jadi? Dalil itu sebut, Allah haram kita api neraka. Banyak tuan. Sebab tu tuan, himpunan dalil banyak. Hadis pertama cerita macam mana. Yang kedua macam mana. Ketiga macam mana. Bila kita belajar tuan, di situ ada keluasan. Buat macam ni, dapat macam ni. Buat macam ni, dapat macam ni. Ada tuan. Beza dia punya fazilat. Yang penting, sahih daripada Nabi. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya. Okey, ni tentang amalan sunnah di hari Jumaat. Bercelek mata tuan-tuan, apa Nabi ajak tadi, dan perbanyakkan salawat. Kedua pula, kita pergi awal ke masjid. Ketiga pula, cari tempat duduk dekat dengan imam. Saf pertama, saf kedua, penuhkan dahulu. Kemudian, perbanyakkan salawat, perbanyakkan solat sunat. Kemudian, yang kita duduk lena kat masjid. Kan? Dengar khutbah betul-betul. Kalau ada orang sembang, jangan kita marah pula. Sabar. Sekali lagi habis bagi salam, kita tegur, kita bagi nasihat. Silakan, tak ada masalah. Hari Jumaat pula, perbanyakkan baca surah Al-Kahfi. Bila masuk hari Jumaat, iaitu hari Khamis, masuk maghrib Khamis malam tu. Tu pergi malam Jumaat. Sampai esok asar sebelum maghrib pula. Sepanjang hari itu, perbanyakkan baca surah Al-Kahfi. Kemudian nak baca doa pula bila yang terbaik. Antara asar, hari Jumaat. Angkat tangan, doa pada Allah. Minta doa banyak-banyak. Sebab apa? Time itu mustajab. Doa silakan. Bila-bila masa boleh. Di tempat-tempat yang mustajab tadi, perbanyakkan doa tuan-tuan. Itu yang patut kita buat. Sikit lagi tuan-tuan. Itu saya ulang kaji balik tadi. Sikit, datang ke tempat solat Jumaat awal. Sebab apa tuan-tuan? Ini dalil dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, seperti mandi junub. Nah, abang kata tuan-tuan, hari Jumaat ni mandi sungguh-sungguh. Cuci, bersih, elok semua ni, mandi sungguh-sungguh tuan. Itu sunnah pada hari Jumaat. Macam mana? Macam mana mandi wajib tu. Kemudian dia berangkat ke masjid, pi awal. Apa jadi tuan-tuan? Maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Siapa pi awal ke masjid hari Jumaat, dia dapat apa? Pahala dia tu, pahala korban unta. Yang kedua pula, barang siapa yang berangkat pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Tadi unta, dia main waktu kedua ni lambat sikit, dia dapat korban pahala seekor lembu. Yang ketiga pula, barang siapa yang berangkat waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk. Siapa pergi Jumaat, awal tadi dapat unta, awal sungguh dah. Kedua dapat lembu, ketiga dapat kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkorban dengan ayam. Pergi lambat sikit, dapat ayam dan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu kelima, waktu yang hujung ni, maka seakan-akan dia berkorban dengan telur. Jika Imam Khatib telah datang, maka malaikat akan hadir dan mendengarkan khutbah. Apa tu nak bagi faham? Sekali tengok, tak ada apa kot, biasa saja. Rupanya tuan, kalau tuan tukar tuan, siapa main waktu awal, dapat unta. Unta ni kita tak nampak zaman kita lah ni. Kalau pergi kat negara Arab tuan, seekor unta lebih kurang 10,000 tuan. Seekor unta, 8,000, 10,000.
Betul, tukar kat Malaysia ni, piawai dapat wai suku. Tu dia tuan, siapa piawai masjid dapat wai suku. Sonok tuan. RM10,000 harga. Siapa pi lambat sikit, dapat apa? Dapat lembu. Tadi unta harga RM10,000, lembu ni bahasa kita mudah, RM4,000, RM5,000 seekor. Kurang separuh dah. Nampak lambat sikit je, dapat lembu. Tuan-tuan pi waktu ketiga, lambat sikit lagi, dapat apa? Dapat kambing. Kambing seekor berapa ringgit tuan? Seekor kambing kata RM1,000, RM800, RM1,500 yang besar sikit. Kurang daripada RM10,000 tadi unta, jadi RM5,000 lembu. RM5,000 tadi, kurang dapat RM1,000. Kalau tuan-tuan pi lambat lagi, dapat apa? Dapat ayam. Seekor ayam berapa ringgit tuan? Sekilo tu pi net sekali lagi pi market, lawan pukul 7.30 ni, kan? Seekor ayam baru sekilo RM8. Kan? Kita kira lah seekor tu dalam RM15. Nampak bayangkan, orang main awal tadi dapat RM10,000. Kita dapat RM16 kan. Kalau tuan-tuan main lambat lagi, telur ayam tuan. Bayangkan, telur ayam berapa kupang? 3 kupang. Kan? Sepapan tu kata RM12, RM11. Bayangkan. Jadi, nampak tuan-tuan, orang yang main masjid pun berbeza pahala tuan. Kalau kita main lambat lagi, tak dapat apa tuan. Kita sikit, apa dalil dia? Ini dalil yang pertama. Jadi tuan-tuan, kita main lah awal. Kalau boleh tuan-tuan, kalau masjid tuan-tuan ada duit banyak, Tok Imam ke lepas ni, buat mesyuarat JKK, gantung wai suku kat masjid tu. Siapa main masjid hari ni dapat wai suku. Tu dia seronok ramai. Saya duduk masjid mana pun pi juga tuan. Sebab apa? Sebab orang buat dapat wai suku. Kita nampak benda tu. Tapi kalau kita tuan-tuan, pahala tak nampak. Tak apalah. Hidup panjang lagi, biar mereka dulu pulun. Bukan tuan. Fastabiqul khairat. Cari apa tu pahala itu. Berlumba-lumbalah kita mengejar kebaikan. Okey, dari ini tuan-tuan, kita tengok lagi sikit lagi. Maksudnya para malaikat itu menutup lembaran catatan pahala bagi mereka yang terlambat sehingga tidak mendapat pahala yang lebih bagi orang-orang yang masuk masjid khatib dah naik ke mimbar. Pengertian ini dikuatkan oleh hadis berikut. Cerita tuan-tuan, bila lah kita main Jumaat sepatutnya dapat pahala tadi sebelum khatib naik ke mimbar. Sebab apa? Ni dalil dia tuan-tuan. Dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumaat, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Rupanya tuan-tuan, malaikat ni bila main Jumaat, dia akan tunggu kita ni. Kalau masjid tu ada 5 pintu malaikat duduk catat. Dan apa dia buat? Bersama mereka lembaran-lembaran catatan. Ada buku catatan dan mereka mencatat orang-orang yang datang untuk solat. Siapa main Jumaat ni? Kita lah. Berim nak dapat berim ni. Oh, siapa dapat ni? Sebenarnya layak tak layak. Tu kita cek. Layak tak layak. Sama macam malaikat ni, dia ada di pintu masjid. Main tak main ni. Kemudian, mereka mencatat orang-orang yang datang untuk solat. Di mana jika imam khatib telah menuju ke mimbar. Tok khatib, tok imam tadi naik ke mimbar. Apa dia kata di sini? Maka lembaran tadi catatan itu ditutup. Malaikat tutup buku catatan tadi. Lalu ku tanyakan, hai Abu Umamah, kalau begitu bukankah orang yang datang setelah naiknya khatib ke mimbar berarti tidak ada Jumaat baginya? Betulkah? Kalau dia main ni lambat, Tok Khatib dah naik mimbar, dia tak dapat pahala Jumaat. Dia menjawab, benar. Tetapi bukan bagi orang yang telah dicatat dalam lembaran-lembaran catatan. Hadis Ahmad dinilaikan Hasan oleh Albani. Dia ada tadi dengan hadis tadi kan? Yang mana siapa main awal dapat pahala unta. Main kedua, pahala lembu. Ketiga, pahala kambing. Keempat, pahala ayam. Kelima, pahala telur. Bila masa nak dapat semua tu, selagi khatib tak naik ke mimbar. Kita lah ni, dengar azan, baru nak start motor, baru nak berjalan kaki main masjid. Bolehlah sekadar pahala sembahyang Jumaat. Tapi pahala Jumaat, tak dapat tuan-tuan. Sebab apa? Tanda akhir dia, Tok Khatib naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam, dia duduk. Tok bila akan azan, lepas habis azan, dia mula khutbah. Itu dah habis dah. Yang mana yang tadi ni yang main lepas tu, tak dapat pahala Jumaat tuan-tuan. Ni dalil dia tuan-tuan. Dia dikuatkan dengan dalil yang sahih tuan-tuan. Okey, saya pergi sikit tuan, penutup ni. Okey, tentang yang saya sentuh tadi. Okey tuan. Yang keempat ni, jangan melangkahi bahu jemaah yang sudah datang lebih dahulu. Teringat tadi gambar tadi. Nabi larang kita langkah orang dua dekat-dekat ni, pergi tolak bahu mereka dua-dua, pergi langkah. Sebab apa tuan-tuan Nabi larang? Ni dalil dia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya ada seorang masuk masjid pada hari Jumaat. Seorang lelaki ni mai pada Jumaat, dia masuk. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW tengah berkhutbah, tengah duduk sampai khutbah. Lalu dia melangkah orang
dia duduk langkah orang-orang, bawa-bawa orang. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, duduklah. Kerana sesungguhnya engkau telah mengganggu orang-orang dan kamu tu main lambat. Hang main lambat, hang ganggu orang. Hang duduk. Tu dalil Nabi. Nabi pesan, dia nampak ada lelaki ni main lambat, duduk langkah bawa-bawa orang. Jadi apa Nabi kata? Dia suruh dia duduk. Sebab apa? Engkau terlambat dan mengganggu orang lain. Kan? Dalil yang kedua lagi disebut lagi, Jabir bin Samurah radhiyallahu berkata, adalah kami apabila kami datang pada Nabi SAW, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersedia di majlis. Saya tadi kalau kita main lambat tuan, tamu yang ada tu duduk tu. Tak perlu kita main langkah, pergi duduk depan tu. Kan? Jadi sebab apa tuan? Ni dalil dia. Contoh. Dari Abdullah bin Amar bin Ash radhiyallahu bahawa Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang kecuali seizin keduanya. Tak boleh kita redah. Kalau nak minta lalu pun sentuh sikit biar dia sedap, kita langkah masuk. Pergi ke depan. Itu cara dia. Bukan kata kita pergi langkah ikut dan. Tengok gambar ni tu. Sebab apa Nabi larang tadi? Fikratun hasanah. Kita orang kaji tak gambar ni. Fal-awwal. Fikratun sayyi'ah an tudahish as-saff al-awwal fal-awwal. Tuan faham tak? Sebab apa? Nabi larang tadi, kita mai duk pi ada dua orang, kita pi langkah. Kita pisahkan dua orang tadi. Nampak orang ni mai tolak bau, tengih lagi. Mereka sebab apa? Mengganggu orang nak khutbah. Mai tu arak ni tuan apa dia buat? Mai orang kelima, keenam ni dia buat wrestling ni setongkol tuan. Fikratun sayyi'ah. Cuma tak ada lah buat lagu tu. Nak abang kata tuan, sebab apa Nabi larang kita pisahkan dua orang bila dengar khutbah tadi? Seorang mai tekan bau, tolak. Dua orang, tiga orang, empat orang. Dia dengar khutbah. Dan kali tolak bau, tolak dua, tiga orang. Dan kali dia akan hilang fokus. Dia marah pula, siapa dia tolak bau aku sebenarnya, kasar sebenarnya. Sebab ganggu orang mai. So tu sunnah ni tuan. Cara nak selesai masalah ni macam mana? Siapa yang mai lah awal, duduk depan. Sah pertama, sah kedua penuh, ketiga baru buka. Kita tadi ni mai awal masjid. Tapi duduk mana? Duduk belakang tiang. Duduk belakang tempat parking motor. Duduk mana? Duduk menyimbang kat bawah pokok. Nampak? Tak betul. Cerita dia, main awal duduk depan. Sah pertama penuh. Sah kedua, sah ketiga. Siapa yang main lambat, tak ada peluang dia pergi ke depan dah. Aku main lambat, tani sah aku. Duduklah belakang. Tu cerita dia. Kalau faham sunnah, selesai masalah. So tuan, kita tuan balik pada dalil yang sahih. Apa Nabi beritahu? Apa Nabi ajar? Laki tadi, dia main lambat. Kemudian dia langkah-langkah bau. Apa Nabi habang kat dia? Engkau duduk, engkau terlambat mengganggu orang semayang. Okey, tadilah. Kalau Nabi biar dia berjalan lagi, dia akan ganggu beberapa orang yang duduk dengar khutbah. Konsentrasi orang dengar khutbah. Tapi ada dalil lain tuan, agak bercanggah. Bila mai tuan-tuan, ada lelaki seorang ni mai, dia lambat. Dia mai, dia duduk terus. Apa Nabi kata? Wahai Sulaim, engkau solat 2 rakaat? Dia jawab belum. Apa Nabi suruh? Bangun, solatlah 2 rakaat dengan ringkas. Jadi sunnahnya tuan-tuan, main masjid kok mana lambat ke macam mana pun, bukan main duduk lagi. Solat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Itu dalil. Kalau dalil ni tadi, Nabi suruh duduk siap-siap. Sebab apa? Sebab lagi tadi tak tahu mana jahil. Diganggu orang dengan khutbah. Tapi dalil yang lain, yang betulnya kalau main masjid lambat kok mana pun, jangan duduk lagi, buat 2 rakaat sebelum kita duduk. Itu sunnah kita, adab kita di masjid. Jadi itulah amalan tu saya himpun balik tentang amalan pada hari Jumaat ni, perbanyakkan yang mana Nabi ajak tadi. Daripada awal tuan-tuan sampai habis hari Jumaat itu. Sunnah-sunnah yang patut kita tekankan dan kita tingkatkan. So kitab tadi ni yang mana amalan sedikit tapi pahala itu berlipat kali ganda. Boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian dan kita pun rindukan nak pergi Jumaat tuan-tuan. Bila nak habis PKP ni. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebenarnya di rumah tuan-tuan lah ni khusyuknya tuan-tuan. Kita ajak isteri kita, anak-anak kita ni semayang berjemaah. Mulalah kita ambil peluang untuk mengajar mereka cara solat yang Nabi ajak kita baca dalam solat sampai habis insya-Allah tuan. Jadi gunakanlah peluang yang ada ni, kita kembali kepada Allah. Yang mana gunakanlah benda ilmu yang adanya yang manfaat untuk kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat kelak. Saya berhenti dekat ni dulu tuan insya-Allah. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.